InsyaAllah kita sambung hari ini, kita sampai kepada penawar kepada riya, penawar kepada riya. Dalam sawit dua ni atasnya ada seorang pesara guru dalam umur 61 tahun. Dia kena scam 1.22 juta. Pelaburan tidak wujud. Beberapa hari sebelum tu seorang kerani kena scam 1.08 juta. Itu atasnya barang yang tak ditutup. Ini semalam laporan polis 477 juta tahun lepas, maksudnya kerugian dengan sebab scam online. Apa kaitan dengan kuliah kita? Kata saya, yang untuk scam ni, geng-geng scammer ni kata saya, ni anak mungil je sebenarnya. Bapa scammer tu iblis. Dengan anak mungil tu ramai yang kena scam. Apatah lagi dengan bapa scammer. Orang kata money is something but not everything. Duit adalah penting atas dan, tapi bukan segala-galanya. Dan duit boleh dicari. Bagaimana kalau kita di hari akhirat kelak dapat buku amalan kita, kita rasa kita ada banyak income kita, solat kita, haji kita, umrah kita yang ada di banyak tahun di umrah, puasa sana, puasa. Tiba-tiba kita dapat buku account, cari-cari tak ada dalam bahagian debit, tak ada income kita. Ya Allah, mana semuanya ya Allah? Kau kena scam. Kena scam. Siapa scam? Bapak scammer. Siapa bapak scammer? Iblis. Dia scam ke mana? Dia scam. Iaitu dia guna riya. Riya atasnya kalau tak khusyuk solat, potong markah. Per 10 ada yang dapat 9 per 10, ada yang dapat 8 per 10, 7 per 10, bergantung kepada khusyuk kita. Tapi kalau riya tentunya bukan potong markah, potong terus, tak diterima Allah. Ini jaga-jaga atasnya. Kalau kita saya kata tadi kan, money is something but not everything. Bila dapat buku amalan, boleh tak kita kata tengok-tengok income kita tak ada, pendapatan kita tak ada, amalan kita tak ada. Kita kata amalan is something but not everything. Boleh tak itu? It is everything now. Orang kata duit boleh dicari, tapi kalau kita amalan kita, ya Allah, bagi aku balik sekejap, ya Allah, aku cari balik, ya Allah, terbaik lah kali ini. Allah said no return. Tidak ada jalan pulang. Itu lagi dahsyat atasnya. Kita doa rasa dahsyat lah kena scam kat dunia, tapi lebih dahsyat sekiranya kita kena scam di hari akhirat. Bila kita dapat account kita, amalan kita habis atasnya. Nak buat sesuatu, ada riya atasnya. Macam mana amalan saya? Tolak. Di awal Ustaz riya ada, tolak. Di tengah aja Ustaz sikit je riya ada, tolak. Di hujung Ustaz, tolak. Ustaz dah habis lama, lepas tu timbul riya Ustaz, tolak. Kita dengan main-main. Sebab tu orang yang faham tentang bahaya riya ni, dia sentiasa takut amalannya diketahui orang. Sebab dia tak tahu kemampuan dia untuk hadapi sifat fitrah kita ni. Memang suka ujian dan takut akan celaan. Sebab itu peraturan yang melibatkan kebaikan saya selalu sebut iaitu double L. Lakukan, lupakan. Jangan sebut dan jangan mungkin.
dirahmati Allah sekalian. Baik, sekarang kita sampai kepada penawarnya. Bagaimana untuk kita nak elak diri kita daripada terjatuh ke dalam riya. Qala al-musannif Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bimbingan Mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, kata yang pertama penawarnya iaitu kita kena tahu bahaya dan bencana riya. Ini saya bagi tahu tadi kan, tuan-tuan dah tahu tentang bahaya dan bencana riya. Semua penawar ni tuan-tuan, tujuan dia apa? Nanti kita kasih ada 5 penawar dia. Semua penawar ni tujuan dia adalah untuk create pain. Sebab kita, perangai kita, karakter kita dikawal oleh 2 benda. Kenapa kita suka buat? Because there is pleasure. Sebab ada di sana pleasure, keseronokan. Itu yang memotivasikan, yang menyebabkan kita akan buat. Sebab seronok. Apa yang menyebabkan kita berhenti buat? Pasal apa dah tak suka makan gula dah? Kenapa tak minum manis-manis dah? Because there is pain, maksudnya. Sebab di sana ada pain, kesakitan. Jadi dia akan halang kita untuk kita buat sesuatu, perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, 2 benda ni yang kontrol kita punya karakter. Jadi Imam Ghazali bawa penawar ni tujuannya to create pain. Maksudnya bagi orang yang beriman, dia kena ingat bila ada lintasan riya, bisikan riya. Bisikan ni tuan-tuan akan sentiasa ada. Kalau tuan-tuan dengar bisikan riya ni, itu normal maksudnya. Sebab kita kan ada 2 untuk ambil kita. Satu malaikat dan satu lagi setan maksudnya. Jadi yang setan ni duk isi benda yang tak elok, yang malaikat ni duk isi benda yang elok. Kadang-kadang bertemu, kita tu kena nilai yang mana satu yang kita nak ikut, dan bergantung kepada yang mana dominan dalam diri kita. Kalau nafsu dominan, maka ikutlah setan. Kalau akal pada waktu itu dominan, maka kita akan ikut nasihat-nasihat yang baik. Bergantung siapa yang kawal kita. Yang baikkah ataupun yang jahat maksudnya. Inna hadaina mustabil imma syakiran wa imma kafur. Kami bagi dua-dua, Tuhan kata. Tengah alillah, kami bagi dua-dua, imma syakiran wa imma kafur. You decide. Maksudnya you decide. Once you decide, the consequence, akibatnya is no longer yours. Nantinya bukan lagi pilihan kamu. Kamu hanya perlu memilih saja. Tapi hasil daripada pilihan kamu, apa yang akan ikut, itu bukan lagi pilihan kamu. Dan Tuhan bagi tahu lah, kalau kamu pilih yang baik, konsekuensi dia baik. Kalau kamu pilih yang buruk, konsekuensi dia buruk. Itu memang dah jelas. Semua yang haram, semua yang maksiat, dia punya akibatnya adalah buruk. Dan semua yang baik, akibatnya adalah baik maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk kita nak elakkan riya ni, yang pertama kita kena ingat bahaya dan bencana riya, di mana segala amalan kita tidak diterima Allah, tak terangkan. Kita solat kita ni tuan-tuan sekalian macam fixed income harian. Solat masuk bahagian debit. Lepas tu dia nak masuk Ramadan kan, bulan 3 ni, itu memang income yang lumayan. Satu bulan dalam setahun tu memang masuk ke depan dalam account kita. Kemudian sekali semua hidup haji kita pergi, itu tu memang income yang besar. Dan tu kita nak bayar hutang, kita buat zalim kat orang, buruk sangka kat orang, mengumpat orang tu, susuan kawan, dan tu kita nak bayar hutang dia. Tapi tengok-tengok nak bayar hutang apa? Cari-cari bahagian debit, tak ada. Tengok-tengok dia tu kat hutang juga. Tu dia nak bayar hutang, nak cari income. Tengok-tengok sepatutnya jadi income, dia tu bahagian hutang juga. Iaitu hutang kita dengan Allah SWT. Kalau muflis atas dia ada benda nak bayar, tapi sebab hutang lebih daripada income, dia jadi
bankrupt. Ini bukan masalah muflis lagi. Ini masalah kata sekalian memang tak ada apa nak bayar. Hutang kita dengan Allah, ambil pula hutang kita dengan manusia, letak atas kepala kita. Lebih teruklah kita di sana. Jadi kita kena ingat bahaya dan bencana riak ni pentasnya. Dia masuk, ni simpan dalam otak fikiran kita ni. Masuk bila ada lintasan-lintasan yang macam tu, pentasnya. Kita scan ni virus detected, need further action, delete, quarantine, ignore, maksudnya dia macam apa? Virus. Jadi kita scan dulu antivirus scan. Oh ni riak, tak boleh, jangan layan. Walaupun best, tapi janganlah layan. Nanti dia kira dia destroy kita punya sistem kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan tengok kan tadi kan macam kalau tuan-tuan terima panggilan, tiba-tiba mesin yang kuat letak jangan berlayan kan. Tuan didapati tuan ada satu keputusan atas nama dan doa, tuan-tuan letak mesin call. Sekali dia dapat call tu tahu. Kalau sekali yang ni dia akan beritahu spam call ataupun semua dia beritahu. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada keputusan kita kontak tu ada ni apa satu yang terlarang, barang yang terlarang, ni kontak dengan polis ni. Okey aman keluar kat skrin kita. Okey aman, dia macam mana dia buat, ada alat dia. Kalau macam kat dengan inspektor semua pindah dia. Tuan-tuan tahu dia main elemen takut, dia main emosi sebab orang bila dia takut, dia hilang kewarasannya, kata saya. Tapi bila saya tengok riak kata saya, kenapa kita riak? Salah satu yang menyebabkan orang riak dan paling popular ialah elemen takut. Takut apa? Akan celaan orang. Tadi bini kata kalau tak sembahyang, bini kata anak-anak cucu pergi sekolah agama balik baca Quran. Aku tak baca Quran, anak cucu kata apa? Dia main elemental takut Nabi. Memang kita nak pergi jalan travel duit banyak ni, nak pergi Switzerland, nak pergi Paris, kita haji tak pergi orang kata wah main juga orang yang main elemental takut. Akhirnya di Mekah, celuk-celuk ke Mekah ibadah. Sebab apa? Bukan kerana Allah, takut orang kata apa. Habis dia main juga elemental. Ini yang menyebabkan kita kadang-kadang mudah terjatuh ke dalam riak. Bila seorang kerani bila kerani itu kena scam kata 1.08 juta tadi, saya tengok komen-komen dia nak tunjuk kita punya sakitnya masyarakat kita. Bukan dia orang kutuk scammer, dia orang kutuk kerani itu main mana duit banyak sangat. Ini mesti duit haram. Padahal sepatutnya tuan-tuan sekalian, marah kerani itu. Nak beritahu apa? Kalau kau kerani, kau tak layak kaya. Duit kau duit haram. Macam mana kita tahu dia haram? Tidak dia bagi daripada keluarga dia pandai simpan, dia pandai urus. Tiba-tiba pakai lebih hentam dia. Macam mana khani boleh jadi ada memang dan tunjuk masyarakat kita kena penyakit apa? SMS. Suka melihat orang sedih melihat orang suka. Penyakit asal dengki. Patutnya yang kita mahu scammer tu ambil duit orang dengan jalan yang tak betul, tapi khani tu yang kena tu. Hampir keseluruhan saya tak jumpa komen yang apa scammer itu tahu. Semua mentah. Maksudnya khani. Ini kalau yang komen-komen tu khani itu masih hidup, semua kena pergi jumpa dia, diminta maaf dengan dia sewaktu dia masih hidup. Dosa sangkut dengan orang, teriak, nangis, bangun malam,
basah sejadah, ampunkan aku. Tuhan kata dia ada lagi, dijumpa dia, dicari dia, minta ampun dengan dia, waktu itu baru aku ampunkan. Sebab itu saya pesan kita, orang kata, bukan kata kita apa saya suruh buat dosa. Saya kata bumi mana yang tak ditimpa hujan, siapa yang tak buat dosa, tapi jaga-jaga dosa yang sangkut dengan orang. Sebab Tuhan tak ampun, melainkan tambah lagi satu syarat tambahan, iaitu kita kena dapatkan kemaafan daripada orang yang kita zalimi. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama, dengan mengetahui bahaya dan bencana riya. Yang kedua, juga menyebabkan kita sakit kalau kita buat riya ini, iaitu apa yang merugikan terhadap kesempurnaan hati. Qalbun salim, di hari akhirat kelak yang akan masuk syurga adalah hati-hati yang sejahtera. Orang yang riya, tuan-tuan sekalian, hatinya tuan-tuan sekalian sakit, hatinya sakit. Dia bukan buat kerana Allah. Tuhan tarik kelazatan dalam ibadah dia. Bila dia buat, nilaian dia bergantung kepada nilaian manusia. Dia sendiri tak ada nilai, tetapi nilaian dia terletak kepada manusia. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, kalau kita bahagia, kita sedih, kita bergantung kepada manusia, saya nak ucapkan selamat berduka, selamat bersedih, dan selamat kecil. Happiness is a choice. Bahagia itu satu pilihan. Sadness also is a choice, pilihan kita. Tapi kita tak nak pilih, kita serahkan. Engkau yang bagi menentukan aku bahagia, engkau yang menentukan aku sedih. Maka bersedialah untuk kecewa, bersedialah untuk sedih. Sebenarnya kita yang memilih sama ada untuk kita bahagia ataupun sedih, bukannya terletak di tangan orang lain atasnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu lagi, tuan-tuan sekalian, orang yang riya ini Tuhan cabut kelazatan dan kemanisan dalam ibadahnya. Zikir tak seronok, sembahyang tak seronok. Macam kalau boleh, dia yang penting mana manusia. Sebab itu masanya habis kadang-kadang media sosial semua nak ditunjukkan, semua nak dipamerkan, yang dia begitu dahagakan perhatian manusia. Dia panggil attention, addiction to attention, ketagihan kepada perhatian. Ini juga yang menjadi punca atau narcissistic ataupun narcissism, penyakit yang suka menunjuk-nunjuk dari atasnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, apa yang terhalang daripada mendapat hidayah dan taufik daripada Allah, yakni ternafi daripada imbuhan rohani. Kita kata riya adalah haram adalah dosa. Dan satu lagi, bila saya nak beritahu riya supaya kita faham, supaya kita dapat jaga hati kita daripada riya, kita kena ingat riya adalah satu dosa yang paling Nabi takut. Banyak perkara yang Nabi takut. Aku takut banyak dosa, tapi yang paling aku takut ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sebab syirik besar sembah Allah semua. Orang yang ada akal yang waras, orang yang beriman, dia takkan buat. Tapi ramai yang tak sedar terjatuh dalam syirik yang kecil. Itu yang paling Nabi takut. Yang paling aku takut adalah asyirkul asghar. Sahabat tanya, apa dia syirik yang kecil? Nabi jawab, riya, iaitu riya. Dan tuan-tuan kena ingat, syirik adalah menduakan adalah kecurangan. Maksudnya kita curang dengan Allah. Kita kalau curang dengan manusia, mungkin manusia tak tahu. Kita boleh berlakon-lakon di hadapan manusia. Tapi kalau kita curang dengan Allah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala maha tahu. Dan semua kebaikan dalam hidup kita, semuanya daripada Allah. Aku bagi semua, kau sedekahkan duit, aku bagi
keinginan aku bagi, upaya aku bagi, aku bagi ganjaran lagi. Semua aku kau buat saja, aku bagi ganjaran lagi. Tapi kau claim kredit, maksudnya tak ingat kau buat kerana manusia, maksudnya kau nak orang kata pemurah, kau nak orang kata kau ini baik, kau nak orang kata sekian-sekian. Sedangkan semua yang kau bagi, kebaikan-kebaikan yang engkau ada, semuanya aku berikan. Kau curang dengan aku. Kita senyum dapat pujian, ingat senyuman kecurangan. Bahagia sangat harta kebaikan kita. Kebahagiaan kita dalam kemurkaan Allah. Apa impak kalau Allah Ta'ala murka? Saya nak beritahu, Allah Ta'ala adalah punca kepada segala-galanya. Apa yang kita nak? Saya nak kaya, Ustaz. Allah Ta'ala adalah punca kekayaan. Dia Al-Ghani, yang maha kaya. Semakin kita berdosa dengan Allah, kita membina jurang dengan punca, akhirnya kita menjadi semakin miskin dan miskin. Ustaz, yang buat dosa kaya pun Ustaz. Kaya bukan terletak pada harta, kaya terletak pada jiwa. Kadang-kadang orang kaya, harta tak habis bergenerasi, tapi tanda sekalian masih tamak, masih rasa tidak cukup. Sebab kaya bukan pada harta, tapi kaya adalah pada jiwa. Apa lagi yang kita nak? Saya nak pandai Ustaz. Allah Ta'ala adalah Al-Alim. Dengan kita melakukan riya dan dosa, kita semakin jauh daripada punca, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semakin bodoh dan semakin bodoh dan semakin bodoh. Walaupun manusia, di mata manusia kita nampak pandai, tapi pada hakikatnya di mata Allah kita adalah sangat bodoh. Sebab kita semakin jauh daripada punca Al-Alim. Nama apa lagi? Apa yang kita nak lagi? Saya nak kuat. Allah Al-Qawi, Dia maha kuat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita fitrah kita ni, Khuliqal insanu dha'if, diciptakan manusia itu lemah. Kita tak payah berlakon kuat, sebab memang hakikat kita lemah. Kita kuat bila kita bersama yang maha kuat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat macam mana pun kita, tapi kalau jauh daripada punca, daripada sumber kekuatan Allah Ta'ala, kita sebenarnya tak ada apa-apa. Sikit dia kesilapan dalam sistem tubuh kita. Air tak sekalian minum-minum, sepatutnya pergi ke perut, tiba-tiba masuk bau-bau. Sudah atasnya. Dan ada masalah sikit, tersentuh virus, habis atasnya. Tak ada apa. Kita hebat macam mana pun, hebat kita bila bersama yang maha hebat. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, atasnya kita semakin lemah dan semakin lemah. Tapi Ustaz, kalau saya dekat dengan Allah pun saya sakit juga Ustaz, saya ni juga Ustaz. Sakit itu adalah penghapus dosa. Sakit penghapus dosa. Dan sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah teguran Allah. Sakit itu semuanya jadi positif bila kita dekat dengan Allah. Ini keistimewaan hanya untuk orang yang beriman saja. Yang baik dia bersyukur, yang buruk dia bersabar, dan baik dan buruk semuanya menjadi baik kepada orang yang beriman. This is exclusive untuk orang yang beriman saja. Baik buruk kedua-duanya baik. Dan yang keempat, di akhirat tiada kedudukan dan nilai langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan yang bercampur riya, ambil balik, tidak ada makna, tak ada nilai langsung. Sikit, tak boleh. Ada hadis yang panjang tentang amalan dibawa naik dihadapkan di hadapan Allah, malaikat bangga mengiring dia langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, ditapis amalan kita.
Dan malaikat yang khusus jaga riak, jaga wujud dan sebagainya. Ada amalan yang lepas, malaikat cek semua lepas. Bila nak dihadapkan di hadapan Allah, malaikat berbangga dengan ibadat tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, kamu tak tahu jauh dalam hati dia. Dalam hati dia ada selain daripada aku. Maka dengan sebab itu aku laknat akan dia. Terkejut malaikat. Maka Allah Ta'ala bila malaikat sebut, bila Allah Ta'ala laknat, Allah malaikat sebut, ya Allah, dengan sebab kau laknat dia, maka kami para malaikat laknat juga akan dia. Dan bila Allah Ta'ala dan malaikat berlaknat, seluruh makhluk di langit dan di bumi berlaknat juga. Ini tentunya bahaya riya. Bukan di akhirat lebih dahsyat lagi. Di dunia sendiri, wayang riya ini, dia tidak bahagia. Walaupun nampak bahagia, tapi wayang riya, dia tak akan nampak, dia tidak akan rasa bahagia. Malah di hari akhirat, dia mendapat azab siksa serta kemukaan yang berat dan kehinaan yang nyata. Semua ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk nak cetuskan kesakitan. Bila kita buat, ini yang akan kita terima. Sebab itu tetap masuk dalam fikiran kita, store dalam fikiran kita. Ni kita panggil apa? Activate, kita panggil apa? Update antivirus. Kita kena update selalu. Kadang-kadang dia dah lemah, kita update. Nanti ada lintasan-lintasan, ada inginkan pujian, sangat inginkan pujian, terlalu takutkan celaan masuk dalam kotak fikiran kita. Kita scan. Ini virus. Bila ada virus, kita cepat-cepat review. Jangan biarkan dia masuk ke dalam kotak fikiran kita. Kita layan dia ataskan, akhirnya rosak habis sistem fikiran kita. Kat sistem fikiran kita, semua penghasilan kita juga akan rosak dengan sebab riya ataskan. Ini total banyak daripada Allah sekalian. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Moga apa yang kita bicarakan ini dapat menjaga hati kita daripada penyakit yang sangat memudaratkan ini, iaitu riya. Yang baik pastinya daripada Allah, yang ta'if daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita lakukan dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum